Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita telah masuk pada minggu yang keempat untuk sesi Mei Oktober 2021. So pada minggu ini kita akan meneruskan topik berkaitan tentang subjek Startup Enterprise. Dan pada minggu ini saya akan terangkan mengenai tugasan pertama anda, iaitu Market Survey. Penerangan pada hari ini adalah berkaitan lebih kepada panduan untuk anda menyediakan market survey untuk tugasan pada kali ini. Ini antara tujuan mengapa kaji selidik perlu dijalankan. Yang pertama, bagi mendapatkan maklumat awal mengenai tahap keinginan responden terhadap produk pilihan anda. Maksudnya bila kita dah mulakan, kita dah di peringkat awal lagi kita dah ajukan soalan kepada kita punya responden. So hasil dapatan daripada responden tersebut, kita dah boleh tahu dah bahawa produk kita ni sama ada memang menjadi satu permintaan yang tinggi ataupun sebaliknya, okey, pada satu-satu kawasan tu. Okey, maksudnya di peringkat awal je kita dah boleh tahu dah tahap keinginan responden terhadap produk kita hasil daripada maklum balas yang mereka berikan. Okey. Yang kedua, tujuan kaji selidik bagi memperolehi maklumat berkaitan produk pilihan, jenama, tabiat pelanggan dan ketersediaan tahap perbelanjaan. Okey, maksudnya daripada soal selidik yang kita jalankan, kita boleh tahu sama ada produk yang kita nak jual tu nanti menjadi produk pilihan mereka. Contohlah, kalau saya kata awak nak buat simulasi nanti, perniagaan nanti berkaitan tentang menu sarapan pagi. Okey. So dalam soalan awak tu mungkin awak tanya awak nyatakan pilihan sarapan yang mereka inginkan kan. Contohnya awak tulis nasi lemak, mi goreng, lontong dan sebagainya. So nanti hasil dapatan daripada responden tersebut, awak boleh tengoklah yang mana ramai pilih nasi lemak, yang mana pilih berapa ramai yang pilih lontong, ataupun ada pilihan western, nak spaghetti ke untuk sarapan. So daripada situ kita tahu dalam banyak-banyak pilihan yang kita nyatakan itu, mana satu produk pilihan yang menjadi ramai ataupun tinggi dia punya permintaan. Okay. Okay, in terms of jenama ni, kalau kita jual produk yang ada jenama lah, contohnya jual kasut, daripada situ you nak tahu responden kita suka kasut jenama apa. So hasil daripada jawapan tu kita tahulah yang mana satu jenama yang menjadi pilihan mereka. Okay. Yang kedua, tabiat pelanggan. Okay, tabiat pelanggan ni mungkin dari segi bila masa pembelian tu. Okay, kalau contohnya sarapan pagi, awak bagi tempoh pukul 8 sampai pukul 9 jualan kan. Ada nak hantar 9 hingga 10 kalau delivery lah. Ada nak yang dah tengah hari sikit. So daripada situ kita tahu, oh bakal customer kita ni dia lebih berminat untuk membeli kita punya membeli kita punya produk makanan kita pada waktu yang mana. So lebih kita boleh tahu dengan lebih jelas lagi. Ada orang suka sarapan waktu pagi kan, sebelum pukul 7 ataupun 7 ke 8. Ada orang pula suka sarapan dah dekat tengah hari pukul 10. So daripada situ kita boleh lihat tabiat kita punya bakal pelanggan kita. Okey. Dan yang seterusnya dia kata ketersediaan tahap perbelanjaan. Okey, kat sini dalam soalan awak tu mungkin awak akan tanyakan tentang berapa peruntukan ataupun belanjaan yang diorang willing untuk keluarkan untuk sarapan pagi contohnya kan. Ada RM3, ada RM5, ikutlah package apa yang awak bagi, yang awak nyatakan. So daripada situ pun anda boleh tahu tahap bajet kita punya customer. Kalau hasil daripada dapatan tu mungkin menunjukkan ramai yang nak pilih breakfast yang heavy dengan harga yang lebih tinggi. So maksudnya itulah antara mungkin pilihan jualan ataupun menu sarapan pagi yang boleh kita pilih. Okay. Dalam nasi lemak tu ada telur goreng,
ada sambal sotong, ada kentang hash brown contohnya kan, macam McD kan. So ikutlah, ikut tahap ketersediaan untuk bakal pelanggan kita berbelanja terhadap kita punya jualan kita. Okey, itu maksudnya. Okey. Kemudian yang ketiga, dia kata tujuan kaji selidik ini memberi gambaran sama ada perniagaan ini boleh diteruskan atau perlu ditambah baik dari segi pilihan produk perniagaan. So ni jelaslah bila at the end selepas kita dapat responden tu semua, kita boleh tengok mungkin dari segi cadangan, nanti untuk soalan cadangan boleh nampak kita punya responden bagi idea lain untuk kita tambah baik kita punya jualan. So daripada situ kita boleh tentukanlah nanti, okay, nak kekal dengan pilihan produk yang telah kita rancang ataupun kita tambah baik dengan hasil daripada maklum balas daripada kita punya responden. Okay? Dan yang terakhir adalah bagi mengenal pasti prospek perniagaan ini di waktu simulasi ini akan dijalankan. So untuk kita ni yang nak buat simulasi, kita nak tahulah maksudnya prospek perniagaan kita tu nanti. Adakah memang betul mendapat permintaan yang tinggi atau sebaliknya. Kalau daripada kita punya soalan sahaja, responden memberikan jawapan yang kurang berminat ke contohnya dengan kita punya produk. So, kenapa kita mesti kekal dengan produk tersebut? So, maksudnya you dah kena tahu nanti kalau you teruskan juga perniagaan ini, nanti of course masa simulasi nanti kuranglah dia punya permintaan dan akhirnya akan menyebabkan kita rugi. So, daripada situ mungkin kita dah boleh ubah. Oh, mungkin dekat kawasan kita ni tak sesuai bisnes ni. So, you dah boleh fikir perniagaan yang lain. Okay? So, itu maksudnya. Ini adalah jenis kaji selidik yang boleh dijalankan. Kita boleh jalankan dalam dua kaedah. Satu menggunakan kaedah interview dan yang kedua kaedah menggunakan borang. Okey. Kalau interview kita boleh menggunakan kaedah face to face yang mana kita bersemuka dengan kita punya responden ataupun boleh juga menggunakan telefon yang mana kita menelefon responden bagi mendapatkan maklum balas daripada kita punya responden. Okey. So itu adalah kaedah cara menggunakan kaji selidik secara interview. Okay. Yang kedua, kita ada bentuk kaji selidik yang seterusnya dalam bentuk borang. Borang pun boleh dijalankan secara bersemuka yang mana bila kita jumpa responden, kita serahkan borang kepada mereka untuk mendapatkan maklum balas daripada kita punya responden. Dan yang kedua, kaedah borang adalah borang secara online. So, bagi tugasan anda pada kali ini, inilah bentuk kaji selidik yang akan anda jalankan, iaitu menggunakan format borang kaji selidik secara online. Di sini ada beberapa kaedah kaji selidik secara online dijalankan. Sama ada kita boleh menggunakan aplikasi Google Form, SurveyMonkey ataupun Typeform, dan ada lagi beberapa bentuk aplikasi yang kita boleh gunakan untuk kita menjalankan kaji selidik secara online form. Okay? Tetapi bagi tugasan anda, saya akan menunjukkan cara menggunakan format form yang paling ringkas, iaitu kita akan menggunakan Google Form bagi membentuk soalan-soalan yang akan diajukan kepada responden nanti. Di slide ini saya akan terangkan berkaitan tentang langkah kerja. Maksudnya apakah step-step yang perlu anda lakukan bagi melaksanakan tugasan yang pertama, iaitu market survey. Okay. Di awal kelas PDP telah saya terangkan bahawa untuk tugasan pertama ini, ia akan berkaitan dengan tugasan yang kedua, iaitu projek simulasi nanti. Okay. Oleh itu, di peringkat permulaan ini, anda kena menentukan dahulu kaedah yang manakah akan anda laksanakan untuk projek simulasi nanti, kerana ia berkait rapat dengan soalan yang akan anda bina. Okey. Ada dua cara untuk anda jalankan simulasi nanti. Yang pertama, dengan anda sendiri yang menjalankan perniagaan.
Okey, ni macam kalau awak lihat abang-abang, kakak-kakak awak dulu, masa minggu aktiviti, masa kita PDP kita berjalan secara fizikal, yang mana kalau time minggu aktiviti, awak akan nampak abang-abang kakak awak tu berniaga kan. Jual makanan lah, jual baju bandel lah, jual air dan sebagainya. So, maksudnya anda pun boleh memilih perniagaan yang sebegitu. Okey, contohnya pilih nak jual air ke dekat depan rumah. Okay, ataupun ada yang, sebab saya tahu ada student yang dah mula buat bisnes online, ada yang dah jual bundle kan. So, boleh jalankan terus. Ataupun cara yang kedua, anda attach dengan mana-mana perniagaan, premis perniagaan yang ada di sekitar kediaman anda. So, ada dua cara lah. Sama ada satu, kita sendiri come up dengan bisnes kita, ataupun yang kedua, kita pergi attach dekat mana-mana perniagaan yang berhampiran dengan kita punya kediaman. Okay, so kena decide dulu yang mana satu kerana pemilihan ini akan menentukan soalan yang akan anda bina nanti untuk kita punya market survey. Okay, alright, okay. Since you dah decide yang mana satu, kumpulan secara menjalankan perniagaan sendiri ataupun pergi ke mana-mana perniagaan yang ada berhampiran dengan rumah anda. So, once dah decide, barulah kita boleh pergi beralih kepada step yang kedua, iaitu membina soalan berkaitan bagi mendapatkan maklum balas responden terhadap perniagaan yang bakal anda pilih. So, di sini baru kita refer sepenuhnya kepada panduan untuk tugasan pertama untuk membina soalan berkaitan tentang market survey terhadap kita punya responden berkaitan tentang bisnes yang telah kita pilih. So, nanti untuk kat sini lah awak akan pilih, awak akan tentukan soalan soalan basic, soalan produk, soalan perkhidmatan dan juga dua soalan struktur. Okey? Okey, so step yang ketiga, bila dah siap soalan, anda perlu membuat penilaian berdasarkan maklum balas daripada responden minimum seramai 50 orang. So, maksudnya setelah siap awak punya soalan tadi, soalan itu perlu diedarkan kepada sekurang-kurangnya 50 orang responden yang bersesuaian lah mengikut bisnes yang awak nak buat nanti. Okey? Kemudian hasil dapatan daripada jawapan daripada responden tersebut, kita akan buat summary, kita akan buat rumusan dan lengkapkan rumusan tersebut dalam satu laporan, dan itu akan jadi lengkaplah kita punya tugasan yang pertama, iaitu market survey. Di mana soalan yang anda bina itu kena letakkan dekat bahagian lampiran nanti. Okey? Kandungan tugasan. Ada 5 poin yang perlu ada dalam kandungan tugasan anda. Bermula dengan pengenalan dan juga tujuan. So, di sini anda kena menerangkan mengenai pengenalan anda menjalankan tugasan dan juga tujuan anda menjalankan kaji selidik menggunakan Google Form. Okey. Bagi poin yang kedua, ketiga dan yang keempat, ini adalah soalan yang anda akan bina menggunakan Google Form dan linknya akan diberikan kepada usahawan yang anda pilih. Okey. Okey, kemudian yang kelima adalah summary. Di akhir sekali anda perlu membuat summary berkaitan dengan maklum balas yang telah diberikan oleh usahawan yang telah anda pilih. Okey. Saya akan balik kepada poin yang kedua. Berkaitan basic question, anda dikehendaki membina sekurang-kurangnya 6 soalan asas berkaitan tentang perniagaan ataupun peniaga itu sendiri. Dari segi nama dia, nama perniagaan, jenis perniagaan, lokasi perniagaan, nombor pendaftaran SSM dan sebagainya. Okey. Untuk poin yang ketiga, soalan berkaitan tentang produk, servis, kemudahan yang disediakan dan sebagainya, anda dikehendaki membina sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan poin ini. Dari segi apa produk yang dijalankan, apa servis yang ditawarkan, apa kemudahan-kemudahan yang disediakan, bagaimana dari segi harga barangan yang dijual di perniagaan
mereka, kemudian ada tak disediakan kemudahan untuk tempat parking kereta dan sebagainya. Okey. Kemudian untuk poin yang keempat, bagi poin yang keempat, anda kena membina sekurang-kurangnya 2 soalan. Soalan yang meminta maklum balas secara bertulis daripada usahawan yang anda pilih. Contohnya, apakah pandangan dia terhadap prospek perniagaan yang sedang dijalankan, ataupun mungkin anda boleh tanya apa lagi penambahbaikan yang hendak dilakukan terhadap perniagaan mereka dan sebagainya. Maksudnya untuk soalan struktur ni kita perlu mendapatkan jawapan yang agak panjang daripada usahawan. Kita nak dapatkan komen dan pandangan mereka terhadap perniagaan yang telah mereka jalankan. Okey, dan yang kelima, terakhir, macam yang saya kata tadi, kita akan membuat conclusion ataupun kesimpulan terhadap segala soalan-soalan yang telah diajukan kepada usahawan tersebut. Okey. Kita sampai kepada slide yang terakhir. Ini berkaitan tentang tugasan pada minggu ini, iaitu minggu keempat. Okey, apa antara task anda pada minggu ini? So, anda dikendaki membina soalan yang akan diajukan kepada responden anda mengenai perniagaan yang dipilih mengikut panduan yang diberikan dengan menggunakan aplikasi Google Form. Okey, maksudnya pada minggu ini anda punya tugasan adalah membina soalan mengikut panduan yang telah diterangkan tadi dan create soalan tersebut di dalam aplikasi Google Form, dan seperti biasa upload dalam kita punya Google Classroom. Okey, so nanti kalau selepas saya buat semakan, sekiranya ada pembetulan, anda hanya perlu edit sahajalah Google Form yang telah anda bina tersebut. Okey, dan bagi mana-mana pelajar yang tidak mahir lagi untuk membuat menggunakan aplikasi Google Form, di slide akhir telah saya sediakan link ataupun ada boleh scan QR code tersebut untuk tengok ataupun lihat cara panduan untuk membina soalan di Google Form. Okey, so sekian sahaja untuk penerangan saya pada minggu ini, dan sekiranya anda tidak faham atau ada mana-mana part yang kurang jelas, anda boleh merujuklah kepada pensyarah anda. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.